kita tunggu lagi sekejap. 2 minit lagi lah. Okey. Baru kita mula. Allahu Akbar. Okey, kita mulalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang biasa, berdoa di tempat kamu masing-masing. Okey, supaya lebih mudah ilmu tu sampai dan kamu terima, insya-Allah. Okey, kita ustaz lah. Okey, nama orang je ada Syad 6 orang. Okey. Yang lain solat Jumaat sudah kali kan? Awal je. Ataupun solat duha kat di masjid. Mana kita tahu kan? Okey, so tanpa melengahkan masa, kita sambung kita punya perbincangan hari itu. Okey, tindak balas redox, pengoksidaan dan penurunan, dan kita akan tengok pula hari ini penentuan nombor pengoksidaan. Ini yang kita stop hari itu kan. Okey, kita sudah bincangkan tentang proses tindak balas penurunan dan pengoksidaan. Okey. Pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan pengurangan oksigen, pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan pengurangan hidrogen. Itu sudah kita bincangkan hari itu kan. Apa lagi? Itu je lah kan yang lepas. Okay. Dan hari ini kita masuk penentuan nombor pengoksidaan. Ini actually cuma paksa masuk minggu lepas, tapi kita tengok berat tak boleh, kena stop. Okay. So kita tengoklah. Okay. Present. Lambat penting lagi ni. Lemah lah lagi. Okey. Ada lagi mau masuk. Ada. Asal lebih lambat ada lagi lebih lambat. Dahsyat betul. Okey. Ini pun buku teks lambat dia loading. Lemah betul. Okey. Baru mau buka dah lagi masuk. Kacau betul lah. Nampak.
Penentuan nombor pengoksidaan. Okey. Harap yang minggu lepas tu pengoksidaan, penurunan dari segi penambahan, penambahan, pengurangan oksigen ataupun hidrogen, kamu boleh faham sudah dan boleh kuasai lah. Okey. Sebab semakin kamu ke hadapan lagi nanti, mungkin jauh kamu tinggalkan benda-benda yang sudah belajar minggu lepas, lepas. Kalau kamu tidak ulang kaji, boleh hilang. Okay. Kamu mesti simpan dia bertahan at least kurangnya sampai akhir paper kimia SPM 2021 yang akan kamu ambil pada insya-Allah November nanti. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar lah. Okay. Selepas saja habis subjek kimia SPM tu, kalau dia mau lupa ke, dia mau apakah, itu terpulanglah kan kamu kan. Buat masa ni, biar dia melekat betul-betul dalam otak kamu tu. Biar dia bertahan sampai paper akhir SPM kimia. Paper 3. Itu yang terakhir. Okay. Jadi, biar dia bertahan. Supaya dia dia keluar semuanya, keluar time exam tu jawab semua. Sudah habis, freedom sudah. Dia mau hilang terus, hilang lah. Terpulanglah kamu lah. Kalau lagi bagus, kalau dia memang akan sentiasa kamu akan boleh ingat. Sikit-sikit, macam tu lah, sikit-sikit boleh ingat, walaupun sudah lama ditinggalkan benda ni. Okay, kita ada lagi mau masuk ni. Mana memulakan lagi ni? Aduh, okay. Mana tu? Sini. Kali ulang dah. Sekejap. Okay, teks sama-sama dari buku teks. Okey, nombor pengoksidaan atau keadaan pengoksidaan ialah cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Okey. Okey, kita sudah cerita minggu lepas pasal proses pengoksidaan. Okey, jadi kita tengok dengan lebih detail lagi apa yang berlaku sebenarnya dalam proses pengoksidaan tersebut. Inilah, okay, penentuan nombor pengoksidaan, iaitu ataupun keadaan pengoksidaan. Nombor pengoksidaan atau keadaan pengoksidaan ialah cas unsur lah, atom-atom apa yang terlibat, natrium ke, magnesium ke, apa benda lah kan. Okay. Dalam sebatian jika pemindahan elektron. Okay. Cas unsur dalam sebatian. Maksudnya bila sebut sebatian, bermaksudnya unsur tu bukan satu, tapi bergabung dengan unsur lain. Contoh dia karbon dioksida, ada unsur karbon, ada unsur oksigen. Jadi dia dipanggil sebagai sebatian. Jadi dalam pengoksidaan ni, nombor pengoksidaan atau keadaan pengoksidaan cas, okay, yang terbentuklah. Okay. Jika pemindahan elektron berlaku dalam atom, okay, jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Macam contoh karbon dioksida tadi, karbon dioksida. Jadi nombor pengoksidaan tu ataupun keadaan pengoksidaan tu ialah cas unsur lah. Okay. Cas unsur dalam sebatian jika pemindahan berlaku, pemindahan elektron berlaku dalam atom, atom karbon dengan atom oksigen tu untuk membentuk ikatan. Karbon dengan oksigen, dia bentuk ikatan, dia bergabung. Jadi apa yang berlaku, ada cas di situ, pemindahan elektron berlaku supaya dia terikat antara satu sama lain. Itulah dia nombor pengoksidaan atau keadaan pengoksidaan. Okay. Nombor pengoksidaan dan penamaan sebatian. Kita lupa lihat buku teks. Buku teks ni terlalu panjang lah, banyak benda lah dia tulis. Ngaruh ya. Contohnya okey sudah. Kita tambah. Pengoksidaan dan perubahan segi penambahan perubahan nombor pengoksidaan. Alhamdulillah. Ini sudah ada penamaan aja. Dia pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron sudah. Ya, pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron, okey sudah. Ada persamaan setengah tu.
itu kamu kena mahir lah. Okey. Kemudian menulis tengah persamaan. Okey. Juga pengoksidaan dan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan. Okey, penentuan nombor pengoksidaan. Okey. Jadi nombor pengoksidaan suatu unsur dalam ion atau sebatian ditentukan berdasarkan garis panduan. Ada garis panduannya, ada dia punya apa? Dia punya step by step. Okey, step dia punya langkah-langkah lah. Okey, tidak boleh main suka hati yang mau letak. Okey. So, nombor pengoksidaan bagi semua unsur ialah sifat. Asalnya lah, semua unsur natrium, karbon, helium, oksigen, klorin, semua ni lah dalam sini. Kosong. Okey, itu asas dia lah. Okey. Sebelum dia terikat dengan mana-mana unsur lain. Ini dia sendiri. Natrium, karbon, helium, oksigen, klorin. Okey. Kemudian nombor pengoksidaan bagi ion monoatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Monoatom. Apa ini monoatom? Ion lah. Okey, bagi ion monoatom. Atom tu satu. Mono kan? Mono adalah mono. Satu lah. Okey. Atom. Atom tu memang satu pun. Okay. Ion. Jadi ion maksudnya dia ada cas. Jadi panggil sebagai ion monoatom ni ion kuprum lah. Ion kuprum, ion kalium, ion bromida. Jadi panggil sebagai ion monoatom. Okay. Kenapa tidak panggil ion atom saja? Dia ada nama dia sendirilah. Okay. Kalau atom, dia atom je lah. Kuprum, kalium. Tapi ini ion, dia ada cas. Okay. Nomor pengoksidaan dia ikut pada nombor yang dia bagi. Ni dia tulis. Dia ada tulis kuprum 2+. Jadi nombor pengoksidaan dia inilah. Senang ya. Kalau plus, 1 lah. Negatif 1. 2 negatif. Negatif 2. Macam tu je. Tengok saya punya tulisan soalan tu bagi nombor. Itulah nombor pengoksidaan dia. Okay. Jadi nak perlu mau pening. Jawapan depan mata. Okay. Ada lagi yang masuk. Okay. Okay. Ini dia tadi kan. Okay. Betul. Nomor pengoksidaan unsur dalam sebatiannya bagi kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13. Okay. Dalam jadual berkala masing-masing ialah untuk kumpulan 1 lah, untuk kumpulan 2 lah, untuk kumpulan 13 3. Kenapa tidak tulis kumpulan 3? Kumpulan 3 tu itu kalau kamu tengok jadual berkala dia di bahagian tengah. Unsur peralihan logam mau berubah kepada bentuk apa tu gas kah? Dia berubah. Jadi dia tidak dikatakan sebagai kumpulan kita tidak ambil kumpulan 3 tu dia sebagai kumpulan 3 lah. Maksud dia kumpulan 3 yang di tengah-tengah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 12 kah kalau tidak silap. Itu unsur peralihan. Jadi kumpulan 1, kumpulan 2, lepas tu dari kumpulan 13, 14, 15, 16, 17. Itu yang selalu dipakai lah dalam jadual berkala tu. Okay. Yang di tengah-tengah tu jarang dipakai. Okay. Jadi kumpulan 13 dia punya nombor pengoksidaan 3. Okay. Jadi sebatian lithium klorida. Ada 2 unsur sana, lithium dengan klorin. Dia bergabung. Jadi apa yang berlaku selalunya sebatian ini akan berlaku keadaan pengoksidaan. Ada nombor pengoksidaan lah penentuan dia sebab elektron dipindahkan untuk membentuk ikatan 2 unsur ni, lithium dengan klorin. Elektron dipindahkan. Terlibat ada berlaku pemindahan elektron. Jadi yang dipanggil sebagai nombor pengoksidaan ataupun keadaan pengoksidaan dia untuk mengikat untuk membentuk sebatian. Okay. Jadi nombor pengoksidaan lithium klorida 1 lah, walaupun dia tidak tulis apa-apa sini, artinya dia positif 1. Kalau dia negatif dia akan tulis kat sini 1 negatif. Ada bukan 1 negatif, dia letak negatif di sini. Tunjukkan dia negatif. Kalau positif tidak perlu tulis pun kita tahu dia adalah positif. Okay. Jadi nombor pengoksidaan dia 1 positif. Okay. +1.
Jadi sebatian magnesium oksida. Magnesium oksida. Kenapa ni? Magnesium oksida. Kenapa positif 2? Kita tanya. Natrium oksida. Na2O. Nombor pengoksidaan 1. Aluminium klorida. Nombor pengoksidaan 3. Refer balik di sini. Tengok dalam jadual berkala. Di mana kedudukan klorin, kedudukan litium, kedudukan litium, kedudukan natrium, kedudukan magnesium, kedudukan aluminium. Tengok di mana. Kita tengok sekejap. Jadual berkala. Tengoklah jadual berkala. Natrium kumpulan 1. So, tidak masalah lah. Memang dia nombor pengoksidaan 1 lah, 1 plus. Okay, natrium kumpulan 1, betul. Magnesium kumpulan 2, betul tu, 2 plus. Positif kan? Dia tidak letak apa-apa tanda sana, artinya dia positif. Okay, aluminium kumpulan 13. Nombor pengoksidaan 3. Betul. Lithium kumpulan 1. Jadi kalau kamu tidak percaya, kamu boleh tengok jadual berkala ini ya. Ini di buku teks form 4. Dalam buku teks digital kamu carilah. Ada tu. Okey. Lagi bagus kalau kamu dapat print out satu jadual berkala, tampal di loker ke, kalau di rumah tu letak tampal di dinding bilik ke, supaya kamu nampak oh ni jadual berkala, senang. Okey. Okey. Kemudian jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam sebatian ialah sifar. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu sebatian ialah sifar. Apa maksudnya ni? Okey. Jumlah nombor pengoksidaan bagi natrium klorida. Okay. Nombor pengoksidaan natrium plus nombor pengoksidaan klorida. Okey. Alhamdulillah. Okey. Oh, nombor pengoksidaan klorida. Nombor pengoksidaan klorida kita sudah dibagi tadi di awal-awal tadi. Klorin. Okay, klorin dia bagi, kalau kita tengok balik, memang ada sudah bagi. Mana betul klorin. Sumpah ni, apa pula? Klorin 2. Pelik ni. Sini negatif. Klorin. Jadi confusion. Tidak, natrium klorida. Oh, tu ada dia punya. Ni lagi pula contoh tu. Tukar nombor pengoksidaan sulfur dalam sulfur peroksida. Okey, yang ini. Ini satu confusion. Okey, sekejap. Cl2 ini kosong. Ini negatif 1 klorin. Nombor pengoksidaan natrium, okey betul sini 1. Okey, 1 betul. Saya tambahkan, tambah klorin negatif 1. Mana rujukan? Klorin. Ini Cl2 kosong. Okey. Tak apa. Okey, boleh. Ada sesuatu yang mengelirukan di sini. Okey, sudah seorang. Klorin, ion klorin, natrium klorida, kalau klorin 17, 2, 8, 10, 7. Oh ya betul, itulah yang satu. Sudah pentingnya kamu mesti mahir jadual berkala dan juga macam mana melukis struktur apa ni? Struktur atom. Okey, contoh sekarang klorin kan. Klorin kalau kamu tengok klorin Cl, kalau kamu tengok dalam jadual berkala, dia berada pada kumpulan 17. Okey. Untuk menentukan negatif atau positif, kita buat dia punya struktur atom. Okey, tak tahu kamu sudah belajar ke belum? Tapi ini kalau tidak siap kompon.
Form 4 kita macam ada masih ada yang tertinggal kan. Okay, ini elektron. Okay, di yang pertama. Yang kedua ni elektron. Okay. Setiapnya tu sepasang, mesti sepasang. Tak tahu kalau tiba ada sempat ajar kamu di form 4. Okay, 17 kan? Dia kumpulan 17 kan? Jadi dia mesti ada 17 elektron. Okay, 17 elektron. Jadi lukis lagi. Alah, kenapa lah dibuat di situ? Banyaknya ruang di situ juga dibuat. Itu conteng sini dulu harap kamu nampak. Okay, ini skala pertama. Dia kumpulan 17 dan berada pada skala ketiga kalau tidak silap. Macam mana mau tentukan? Tengok berapa elektron yang boleh masuk. Okay, dia 17 kan, jadi dia mesti ada 17 elektron. Okay. Di skala pertama mesti 2, skala kedua 8 maksimum boleh masuk. Okay. Jadi berapa sudah? 10 kan? 10. Jadi berapa lagi perlu? 7. Skala ketiga maksimum boleh masuk 8. Jadi dia ada 17, jadi dia perlukan 7 saja. 7, 2, 3, 2, 4, 6, 7. Okay. Ini adalah struktur atom klorin. Okay. Okay. 17 elektron. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kala. Ada 3 petala. Bermaksud dia berada dalam kala yang ketiga dalam jadual berkala. Harap kamu boleh faham tu. Tengok jadual berkala. Tengok kala tu kita baca dia secara mengufuk. Okay. Itu kala. Kala ada sampai 7. Kala pertama, kala 2, kala 3, 4, 5, 6 sampai 7 kala. Kumpulan kita baca, kita tengok dari secara menegak. Kumpulan 1, kumpulan 2, 3, 4, 5, 17 sampailah 17 ke 18 kah. Okey. Tu. Jadi sekarang kumpulan klorin berada dalam kumpulan 17. Okey. Sekarang cikgu mau tentukan kenapa dia negatif 1. Macam mana kita mau dapatkan? Okay, daripada sinilah. Okey, sekarang untuk suatu atom yang stabil, yang seimbang, dia mesti sentiasa mencapai keadaan oktet. Oktet itu maksudnya 8 biji elektron pada petala terluar. 8 biji oktet ataupun duplet, 2 biji di petala terluar. Okay. Tapi selalunya atom-atom yang seimbang dia akan sentiasa 8 biji. Okay. Jadi sekarang klorin ni 17. Di petala terluar 7 elektron sahaja. Dia perlukan 1 lagi. Jadi dia perlukan 1 elektron, bermaksud dia akan menerima 1 elektron masuk ke dalam. Jadi 1 elektron iaitu bertanda elektron negatif kan. Jadi negatif. Dia akan dapat cas negatif. Okey. Dari mana dapat? Daripada si natrium tadi ni. Ini natrium. Natrium pula kumpulan 1. 11 proton. Bila 11 proton, bermaksud dia mempunyai 11 elektron. Itu faham? Untuk atom yang seimbang, yang stabil dalam semula jadi ni, alam semesta ni. Okey. Banyak benda yang cikgu sampaikan. Tak tahu kamu okey, tak tahulah cikgu ada kamu baca apa ni sudah diajar ke masa form 4 atau tidak. Rasanya macam belum. Aku tak tahulah. Okey. 11 dengan 23 dalam jadual berkala. Okay. Nombor 11 merujuk kepada nombor proton. Ya Allah, lain kita bincang dari bab form 4 pula yang kita ajar. Apa-apa, yang penting kita faham nanti. Okay. Nombor proton. Yang 23 ni ini nombor nukleon ataupun nombor nukleon ataupun nombor jisim atom relatif, JAR dia kalau tak silap. Bukan tak silap, yang betul lah tu, JMR lah atom kan, jisim atom relatif ataupun nombor nukleon. Okey, ataupun jisim atom relatif. Okey, yang sekarang kita tengok yang ini. Bilangan nombor proton merujuk kepada dia punya bilangan proton. Cas positif lah. Okey, bilangan proton. Untuk atom yang stabil, yang seimbang, bilangan proton mesti sama dengan elektron. Jadi bila di sini nombor protonnya 11, bermaksud dia mempunyai 11 proton saga. Kan itu lawak-lawakan kan. Aduh, 11 proton maksud dia mempunyai 11 elektron lah juga. Okey, jadi 11 elektron. Ini struktur dia. Natrium. Okey, ini 2,
2 elektron. Di sini ada berapa? Ada 8. Kan maksimum 8 di putaran kedua, 2, 4, 6, 8, oke 10, jadi satu lagi kan. Oke, jadi satu lagi di sini di luar, elektron. Seperti kita cakap tadi, semua unsur di alam semesta ini dia mau seimbang. Oke. Dan macam mana dia mau seimbang, sekurang-kurangnya dia mesti duplet atau oktet. Jadi dalam case ini, dia mau capai oktet. 8 elektron di petala keluar. 8. Sekarang ada satu di luar. Terlebih kan? Okay, ada satu ni, jadi dia akan buang ni. Dia derma. Keluar ni elektron satu. Bila keluar elektron, negatif dibuang, bermaksud ini akan jadi ion positif. Faham? Elektron dia buang. Bila keluar kamu buang elektron, bermaksud kamu akan jadi positif. Kamu buang semua fikiran-fikiran negatif tu, buang, bersih otak kamu, jadi positif. Jadi natrium jadi positif lah. Benda-benda negatif dia buang. Yang menerima negatif ni klorin, sebab dia perlukan satu lagi untuk dia capai oktet, seimbang. Jadi dia akan terima elektron. Bila dia terima elektron, bercas negatif, bermaksud dia akan mempunyai nombor pengoksidaan negatif. Sebab dia terima benda negatif ni. Dia jadi negatif lah dia. Jadi jangan kawan dengan dia lah. Yang orang yang negatif ni jangan kawan. Okay? So, inilah datangnya. Dan dia, tengok. Mana tengok blur. Apa benda yang mana datang? Rupanya dari sini. Okay? Alhamdulillah. Allah memberi ilham untuk menerangkan kepada kamu. Okay? Itulah dia. Kalau kamu faham, insyaAllah kamu boleh terangkan juga ni. Macam cikgu terangkan kamu. SPM kalau soal, macam tu lah ceritanya. Okay, jadi datang begitu. Okay. Padam. Okay, gitulah. Jadi apa tu? Klorin tadi tu, dia punya nombor pengoksidaan adalah negatif 1. Kan? Senang kan? Susah pun. Okay. Apa ni? Okay, kejap. Padam. Okay, gila. Yang ini sekejap mau setengah jam lebih terang. Baru slide pertama. Ni lama habis. Wih, padam lah. Wih, apa nama padam ni? Lah, ya. Betul lah. Nanti lah. Okay, jadi tu. Jadi bila kamu jumlah nombor pengoksidaan bagi natrium klorida NaCl, nombor pengoksidaan natrium plus nombor pengoksidaan klorin, kamu tambah dia, maka kamu akan dapat kosong. Contoh lagi, tentukan nombor pengoksidaan sulfur dalam sulfur trioksida. Okay, unsur sulfur dengan oksigen 3 atom oksigen. Okay, dia suruh cari tentukan nombor pengoksidaan sulfur. Okay. Okey, kita tidak tahu, karena sulfur ni kita tidak tahu nomor pengoksidaannya berapa. Okay, jadi kita andaikan dia sebagai X lah, kita mau cari kan. Okay, jadi 3 ni dari mana datang? 3 ni datang daripada yang ini. Ni 3 oksigen ni. Okey, jadi ke depan lah 3. Negatif 2 dari mana datang? Daripada oksigen. Macam mana kita mau tahu oksigen tu negatif 2? Lepas tu kalau ada soalan bagi, kita tengok kalau ada dibagi, oksigen ada ni. Kalau ada, kita ingatlah terus. Tak payahlah mau pening-pening. Negatif 2 lah kita tahu kan yang sudah dibagi. Okey. Kiranya macam tadi, macam ini, macam klorin tadi kita tidak tahu. Kamu buatlah struktur dia. Oksigen ada 16 ya. Okay, 16. Buat sekali lagi aja. Okay, 16 oksigen kan. Okey, sini 2, sini 8, 10 kan. Jadi 6 lagi kan. 2, 4, 6. Jadi dia perlu seimbang untuk capai oktet, dia perlukan 2 elektron. Ni nampak tu? 2 elektron dia perlukan. Masuk dalam sini, seimbang. So, macam tu mau tentukan nombor pengoksidaan. Faham? Faham. Bagus. Cikgu jawab sendiri. Aduh, okey tak apa. Padam. Okay, settle? Okay, jadi kamu buat dia punya hasil tambah, maka kamu akan dapat 3 kali 2 kan? Jangan kamu salah pula, tiba-tiba kamu tolak pula ni. Ini darab ni dalam kurungannya, 3 kali 2, 6. So, negatif 6 kan? X tolak 6. Okay, X tolak 6 di sini sama dengan kosong. Kalau hasil tambah dia mesti kosong. Hasil tambah sebab dia seimbang kan? Untuk semua unsur, dia mesti dalam keseimbangan. Dan hasil tambah tu mesti kosong. Jadi sama dengan kosong. Jadi, negatif 6 ni akan dipindahkanlah ke sebelah. Jadi dia akan jadi positif 6. Jadi nombor pengoksidaan sulfur bersamaan dengan positif 6. Okay, settle.
Faham? Faham. Alhamdulillah. Okey, bagus. Next. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu ion poliatom. Poliatom ni dua lah kan. Okay. Adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu ion poliatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Apa benda ayat ini? Okay. Tadi nombor pengoksidaan unsur dan sebatiannya. Apa? Ini nak boleh hilang pula ni. Apa hal ni? Takkan dia kekal di sini? Hai. Come on lah. Okay, nombor pengoksidaan unsur dan sebatiannya. Okey, ni sudah tadi. Okay, jumlah nombor pengoksidaan unsur. Oh, ini tadi. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu sebatian ialah sifar. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur. Maksudnya untuk satu atom. Satu atom. Jadi jumlah nombor pengoksidasiannya adalah sifar. Macam kes ini dia cuma cari nombor pengoksidaan bagi satu atom ataupun satu unsur, bukan gabungan, satu atom. Macam contoh ni natrium plus klorin, dia satu-satu. Jadi jumlah dia mesti kosong. Tu. Okay. Untuk yang kes kedua ni pula, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam suatu ion poliatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Nanti kita tengok apa yang dimaksudkannya. Ada yang masuk ke? Let's check it out. Eva baru masuk Okey. Cepat sikit, lambatlah. Loading pula dia, nak responding. Macam hal. Okey. Right. Ni. Okey, jadi kita tengok contoh dia. Jumlah nombor pengoksidaan bagi ion amonium. Ni ion poliatom ion poliatom. NH4 plus. Okay, ion dia plus dalam positif. Nombor pengoksidaan nitrogen plus nombor pengoksidaan 4 hidrogen. Okey, inilah. Sekarang kita mau cari dia punya jumlah nombor pengoksidaan. Okey, bagi satu ion poliatom. Inilah ion poliatom. Okey. Ada ion ada nitrogen, okey, dan juga ada hidrogen. Okay, hidrogen ada 4 atom. Nitrogen 1 jelah. Okey. Jadi nombor pengoksidaan nitrogen 3. Dari mana datang 3? Tengok kalau ada soalan bagi, cek adakah. Nitrogen tidak ada. Okey, jadi macam mana tentukan? Macam yang cikgu tunjuk tadi lah. Ingat jadi di mana kedudukan dia dalam jadual berkala. Okey, nitrogen, cek. Okey, kalau dia berada dalam kumpulan kumpulan 3 kah? Tengoklah macam mana. Okey. Macam yang cikgu tunjuk tadi lah. Cek dia di mana. Berapa dia punya nombor proton. Setelah kamu dapat tahu nombor proton, otomatik kamu akan tahu dia punya elektron dan kamu boleh susun dia punya struktur binaan tadi tu. So kamu akan tahulah sama ada dia perlukan elektron ataupun dia perlu buang elektron. Bila dia buang elektron, dia akan jadi ion positif. Bila dia terima elektron, dia akan jadi ion negatif. Ini macam kes yang ini, sekarang ni dia bagi contoh ni. Nitrogen punya nombor pengoksidaan negatif 3. Bermaksud dia menerima 3 biji elektron untuk dia capai keseimbangan. Bermaksud dia punya elektron di petala terluar ada 5 biji. 5 biji. Jadi dia perlukan 3 lagi untuk seimbang. Kan? So, itu. Ditambah dengan hidrogen. Ada 4 atom hidrogen. 4, darabkan hidrogen ni dia punya ion adalah 1 lah. Okey, positif 1. Okey. Jadi, kamu tambah tolak semua, kamu akan dapat plus 1. Inilah dia punya jumlah nombor pengoksidaan bagi ion poliatom. Okey. Contoh lain, tentukan nombor pengoksidaan karbon dalam ion karbonat. Yang ini dia memang sebiji ion. Yang ini sama jugalah. Okay. Ion. Cuma dia suruh cari untuk satu
unsur. Karbon punya nombor pengoksidaan. Yang ini total tadi, jumlah keseluruhan. Nitrogen campurkan dengan hidrogen punya nombor pengoksidaan. Okay. Jadi jumlah dia mesti sama dengan cas pada ion tersebut. Tengok. In case, actually, kalau keluar soalan yang begini, ini dia punya key point sebenarnya. Okay. Jadi kamu jumpa ini amonium, dia kata, amonium. Berikan jumlah nombor pengoksidaan bagi ion amonium. Ini poliatom. Okay. Dia sudah kata tadi, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu ion poliatom adalah bersama dengan cas pada ion tersebut. Cas dia positif 1. Bila kamu semak, betul lah jumlahnya. Jadi kalau nampak soalan ini, dia tanya jumlah nombor pengoksidaan, positif 1 lah, inilah dia. Okay. Kalau objektif lah, mau cepatkan. Objektif, kamu nampak saja begini, oh positif 1 terus. Tak payah mau kira-kira. Tapi kalau soalan struktur, kamu kena tunjuk jalan pengiraan dia. Okay. Yang ini dia suruh cari untuk satu unsur nih, nomor pengoksidaan bagi satu unsur di dalam ion poliatom nih. Okay. 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 Karbon kan dia suruh cari. Okay. Karbon kita wakilkan sebagai X lah, kita mau carikan X. Okay. Kemudian oksigen, okay, plus 3. 3 dari mana nih? 3 atom di atas. Okay, 3 atom oksigen, darabkan dengan ion oksigen negatif 2. Okay. Bersamaan negatif 2. Mana datang? Ni. Tara. Okay. Samakan dia dengan negatif 2. Maksud, ini dia punya key point tadi. Jumlah nombor pengoksidaan ada bersamaan dengan cas pada ion tersebut. Ni. Jumlah dia. Tambah tolak bersamaan dengan cas pada ion tersebut. Ni. Ni. Okay. Kalau yang sebelum tadi tu, jumlah nombor pengoksidaan adalah bersama dengan sifar, kosong. Kalau untuk unsur ataupun atom, 1 biji. Yang ini, kalau dia ion poliatom, dia punya jumlah adalah bersamaan dengan cas pada ion tersebut. Okay. Ada 2 tadi kan, guys. Yang pertama yang tadi tunjuk yang ini. Yang ini tadi kan. Ini. Jumlah nombor pengisian atom unsur dalam satu sebatian, ini adalah kosong. Okey. Jadi ada dua keadaan. Yang ini pula jumlah nombor pengisian atom unsur dalam satu ion poliatom. Jadi jumlah nombor pengisian atom unsur dalam sebatian, iaitu sama dengan kosong. Jumlah nombor pengisian atom unsur dalam suatu ion poliatom. Ion poliatom dia memang sudah ion. Yang tadi itu sebatian, dia tidak tunjuk, tidak ada nampak dia punya keionannya itu tidak nampak. Dia cuma sebatian. Okey. Yang ini nampak poliatom, ion poliatom, ada sudah dia punya ion-ion. Jadi bersama dengan cas pada ion tersebut. Positif. Jadi sini 2 negatif. Jadi sama dengan 2. Okay, persamaan dia tu. Okay. So, inilah darab 3 kali 2, 6. Okay. Negatif 6, pindah ke sebelah. Okay. Negatif di sini tambah 6. Simple maths. Dapat positif 4 lah kan. Okay, jadi nombor pengoksidaan karbon ialah positif 4. Okay, senang kan? Okay, jadi nombor pengoksidaan bagi hidrogen dalam sebatian biasanya ialah positif 1. Nombor pengoksidaan hidrogen dalam sebatian biasanya ialah positif 1. Okay. Kecuali dalam logam hidrida, bukan hirdawati, bukan. Hidrida. Hidrawati. Ada pula namanya dekat sini. Okay. Kecuali dalam logam hidrawati iaitu negatif 1. Okay. Kecuali dalam logam hidrida iaitu negatif 1. Okay. Nomor pengoksidaan bagi hidrogen dalam sebatian biasanya ialah 1. Okay, positif 1. Biasanya dalam sebatian. Kecuali dalam logam hirdawati, hidrida iaitu negatif 1. Okay. Kecuali dalam logam hidrida iaitu negatif 1. Macam mana mau kenal pasti yang mana logam hidrida ni macam mana? Okay. Tengok. Nombor pengoksidaan hidrogen dalam sebatian hidrogen klorida. Okay. Hidrogen dengan klorin. Jadi hidrogen klorida
nombor pengoksidaan dia X, hidrogen yang kita mau cari. Klorin kita tahu tadi negatif 1, kan ada awal-awal tadi kita cari. Tadi bersamaan dengan kosong, itu tambah. Kenapa? Sebatian, ingat. Ini sebatian nih. Nampak? Mana ada ion di situ. Ini bila sebatian, hasil tambah pengoksidaan, nomor pengoksidaan bersamaan dengan kosong. Okey. Jadi dapatlah X itu sama dengan positif 1. Jadi nomor pengoksidaan hidrogen iaitu positif 1. Ini yang biasa. Okey. Biasa. Memang hidrogen nomor pengoksidaan biasanya ialah positif 1 di dalam sebatian kan. Okay, yang ini pula tentukan nomor pengoksidaan hidrogen dalam natrium hidrida. Nah, terang-terang saya bagi tahu. Okay. Hidrida. Itu NaH, nitrogen hidrida. Bukan nitrogen hidroksida. Selalu biasa nitrogen hidroksida itu OH. Ini Na dengan H saja. Jadi dipanggil sebagai natrium hidrida. Okey, jadi macam mana menentukan? Okey. Nama hidrogen kan? Dia mau yang ini. Okey, hidrogen. Jadi positif 1, natrium. Kita sudah tengok awal-awal tadi, natrium dia punya nombor pengoksidaan memang positif 1. Dia di kumpulan 1. Jadi dia punya nombor pengoksidaan adalah 1. Yang teori yang perlu kamu ingat. Sebab selalu, untuk cepat, selalunya kalau dalam soalan objektif. Kalau kamu ingat benda ni, kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13, nombor pengoksidaan dia positif 1 untuk kumpulan 1, positif 2 untuk kumpulan 2, positif 3 untuk kumpulan 13. Terus ingat, jadi bila keluar dalam soalan objektif, kamu terus boleh terus tanda A, B atau C atau D. Terus, tak payah lagi mana mau kira-kira lambat kan. Objektif kita mau cepat 50 soalan dalam masa sejam 15 minit. Okay. Jadi natrium kumpulan 1, jadi dia positif 1. Ditambahkan dengan X yang kita mau cari bersamaan dengan kosong. Okay. Kenapa kosong? Sebab dia masih sebatian. Sebatian dia punya konsep tadi. Jumlah hasil tambah nomor pengoksidaan bersamaan dengan kosong sifar. Ada ion kan? Tidak pun dia letak sini positif ke negatif ke tidak. Tidak adalah sebatian. Jadi mesti disamakan dengan kosong di ujung ini. Jadi pindahlah X sama dengan negatif 1. Jadi nomor pengoksidaan H sama dengan negatif 1. Jadi itu. Lepas ni kalau ada keluar soalan objektif, berapakah nombor pengoksidaan bagi hidrogen dalam logam hidrida? Kamu tahu kalau hidrida memang dia negatif 1. Kalau yang biasa dalam sebatian hidrogen klorida saya dah cakap, hidrogen masih dia sebut hidrogen klorida. Itu adalah sebatian biasa, jadi dia biasanya memang positif 1. Okay, kalau hidrida, nama hidrogen itu bertukar jadi hidrida, negatif 1. Okay. Nomor pengoksidaan bagi oksigen dalam sebatian biasanya ialah negatif 2. Nomor pengoksidaan bagi oksigen, tadi hidrogen. Hidrogen biasanya positif 1. Oksigen pula biasanya negatif 2. Kecuali dalam sebatian peroksida. Itu poin-poin dia. Semua teori-teori dia kamu kena ingat. Okay. Yang lain-lain yang biasa nomor pengoksidaan oksigen adalah negatif 2. Tapi kalau dia dalam sebatian peroksida, dia akan jadi negatif 1. Itu ingat, dia fakta, tidak boleh berubah. Once kamu jawab lain, maka salah, totally salah lah. Okay. So, nomor pengoksidaan oksigen dalam magnesium oksida, ini yang biasa lah. Okay. Negatif 2 lah. Okay. Macam mana mau dapat? Inilah pengiraannya. Okay. Ini sebatian kosong. Sama dengan kosong. Okay. Faham kan? Salah. Itu yang biasa. Terus memang dapat negatif 2. Untuk yang luar biasa, dalam sebatian peroksida, dalam hidrogen peroksida. Ini hidrogen peroksida. H2O2. Apa ada garis bawah tu? Okay. Jadi sama jugalah. 2 ni di depan lah. Maksudnya ni kan 2 ni di depan. Hidrogen positif 1. Lepas tu yang oksigen ni 2 di depan. X yang kita mau cari. Okay. Untuk oksigen punya. Dia akan jadi X lah. Okay. Sebab dia sekarang dalam sebatian peroksida. Actually pada asalnya dia negatif 2. Kita tahu sudah kan nomor pengoksidaan negatif 2. Tapi untuk kes peroksida kita kena cari. Kita tidak tahu. Konon lah. Okay. Jadi kita kira-kira. Maka kamu akan dapat. Pindahlah ni. Okay. 2X. Ini kan. Ini pindah sebelah 2. Dan sebelah jadi negatif lah. Turun. 2 bahagi 2 dapat 1. Jadi negatif 1. Nombor pengoksidaan oksigen ialah negatif 1 dalam sebatian peroksida. Ini cuma membuktikan lah. Okay. Cara teorinya
Bila oksigen punya nombor pengoksidaan yang biasa, negatif 2. Bila nombor pengoksidaan oksigen di dalam sebatian peroksida, negatif 1. Itu yang kena kamu ingat. Ini pembuktian adalah. Okay. So, ada dua tadi. Hidrogen yang biasa, nomor pengoksidaan dia positif 1. Bila dia di dalam logam hidrida, dia punya nombor pengoksidaan menjadi negatif 1. Kan tadi, ya kan? Kan yang kedua. Negatif 1. Okay, yang asal positif 1, hidrida negatif 1. Begitu je oksigen, yang biasanya dia punya nombor pengoksidaan negatif 2. Bila dia di dalam sebatian peroksida, dia punya nombor pengoksidaan menjadi negatif 1. Itu dia. Itu fakta. Okay. Nomor pengoksidaan bagi unsur kumpulan 17 dalam sebatian biasanya negatif 1. Kumpulan 17. Dalam jadwal bekal lah, kumpulan 17. Nomor pengoksidaan semua unsur lah dalam kumpulan 17. Kamu tengok dalam jadwal bekal lah, kumpulan 17, klorin, apalagi bromin, ya kan. 17, klorin, bromin, iodin, astatin, astaga tidak. Tenisin. Okay. Itu semua kumpulan 17. Biasanya nomor pengoksidaan negatif 1. Okay. Nombor pengoksidaan klorin sentiasa negatif 1, nombor pengoksidaan klorin, bromin, dan iodin biasanya negatif 1, kecuali apabila unsur itu terikat kepada unsur lain yang lebih elektronegatif seperti oksigen, maka nombor pengoksidaannya akan bernilai positif. Untuk orang sendiri, untuk orang yang hidup lah, orang yang berdiri sendirilah, klorin, bromin, iodin, kalau orang sendiri tidak bergabung dengan mana-mana, orang punya nombor pengoksidaan adalah negatif 1. Tapi bila orang bergabung menjadi molekul ataupun sebatian dengan unsur yang lebih elektronegatif, contoh dia bagi itu oksigen, jadi maka nombor pengoksidaan orang si klorin bergabung dengan bromin dan klorin, jadi bromin. Klorin, bromin, iodin bila dia bergabung dengan oksigen mana-mana, salah satu lah klorin kan bergabung dengan oksigen, bromin kan bergabung dengan oksigen. Oksigen ni dia lebih elektronegatif, jadi dia akan bertukar nomor pengoksidaannya menjadi positif. Berapa nilainya? Tengoklah berapa. Okay. Tapi dia positif lah bila dia bergabung dengan oksigen. Okey, kita tengok. Nomor pengoksidaan fluorin dalam sebatian hidrogen fluorida. Sebatian maksudnya hasil tambah nomor pengoksidaan mesti sama dengan kosong. Okey. Hidrogen kita tahu yang biasa positif 1 lah. Fluorin yang kita mau cari. Okay, sekarang dia bergabung dengan hidrogen. Okay. Jadi kamu akan dapat fluorin punya nombor pengoksidaan ialah negatif 1. Biasalah. Masih mematuhi syarat dia ni. Semua unsur kumpulan 17 dalam sebatian biasanya dia punya nombor pengoksidaan bersamaan dengan negatif 1. Itulah. Okay. Kemudian nombor pengoksidaan klorin dalam kalium klorat, dia bergabung dengan oksigen. Oksigen lebih elektronegatif. Jadi apa yang berlaku? Kalium kumpulan 1. Okey, jadi dia punya nombor pengoksidaan positif 1 plus klorin yang kita mau cari X. Okey. Kalau dia bergabung dengan oksigen kan, jadi kita mau cari. Actually kita tahu tu ni klorin ni berapa sebenarnya kalau yang dalam keadaan biasa. Okey. Lepas tu plus oksigen. Oksigen dia punya nombor pengoksidaan adalah negatif 2. Kemudian sama dengan kosong. Sebatian kan. Okay, jadi kamu tambah tolak, kamu akan dapat X sama dengan positif 1. Jadi nomor pengoksidaan klorin bersama dengan positif 1. Pada asalnya dia kumpulan 17 klorin, sepatutnya dia negatif 1. Tapi bila dia bergabung dengan ada oksigen di sini, dia akan jadi positif 1. Okay. Itu juga nomor pengoksidaan bromin. Dalam ion bromat ada oksigen. Ambil kau. Lepas tu X yang kita mencari bromin, 3 ni depan, nombor pengoksidaan oksigen negatif 2. Nampak? Jangan salah. Nanti kamu kasih sama dengan kosong di sini, habis cerita. Dia bukan sebatian. Jangan cuai. Soalan memang biasa tricky sikit. Ini adalah ion poliatom. Nampak ni ada tanda negatif. Ion. Jadi sama dengan negatif 1, bukannya sama dengan kosong. Okey. So berhati-hati. Kerana soalan sentiasa cuba trik kamu untuk membuat kesilapan. So negatif 1. Jadi X kamu darab
pindah sebelah, kamu akan dapat nombor pengoksidan bagi bromin ialah positif 5. Masih positif lah sebab dia bergabung dengan oksigen yang lebih elektronegatif. Okey, betul. Boleh kan? Senang ni. Alahai. Okey. Nombor pengoksidaan dan penamaan sebatian penamaan IUPAC. Okey, last lah ni kan. Ya ke? Last untuk yang nombor pengoksidaan lah kan. Alah, itu. Sikit lagi. Kat lembur sudah. Semangat air. Oh, itu kita tempat, patutlah. Salah buku teks dah. Aduh, okey apa? Okey, nama penamaan. Okey, apa ni? Label Roman numerals. Okey. Okey, unsur-unsur peralihan ialah logam yang lazimnya menunjukkan lebih daripada satu nombor pengoksidaan dalam sebatiannya. Unsur-unsur peralihan. Kalau kamu tengok dalam jadual berkala di tengah-tengah tu. Start daripada 3 sampai 12 kalau tidak silap. Okey. Okay, dia lazimnya menunjukkan lebih daripada satu nombor pengoksidaan dan dalam sebatiannya. Okey. Mengikut sistem penamaan IUPAC, angka Roman digunakan untuk menunjukkan nombor pengoksidaan logam yang tersebut dalam sebatiannya. Nanti kamu tengok. Okey, ini contohlah sebatian ferrum. Okey, sebatian ferrum. Asalnya ferrum, kumpulan 2 kumpulan 2 ke kumpulan 1 kan ferrum. Kumpulan berapa dia? 7 ke? Ferrum, where is it? Fe, let's go, where are you, fluorine, where are you, ferrum. Bila dicari nak nampak pula, bila nak dicari ada saya dah keluar. Come on lah, ferrum, where are you, ferrum. Oh ni, tu ya. Ya, dalam unsur peralihan, kumpulan 8. Okey, itu dia. Jadi unsur peralihan, ferrum, kumpulan 8. Okay. Logam lah ni. Okay, logam. Jadi dia kata sebatian ferrum. Ferrum nitrat tadi. Okay. Satu NO3 2, satu lagi NO3 3. Okay, jadi nombor pengoksidaan ferrum 2+. Okay. Ini dia bagilah. Okay. Ini 12, yang satu lagi 3. 3+. Ni. Kan? Okey, jadi angka Roman 2 digunakan untuk menunjukkan pengoksidaan ferrum 2+. Jadi ini pakai. Nampak dia punya nombor pengoksidaan +2, angka Roman ni. Cara penulisan dia lah, penamaan dia. Okey, ferrum 2 nitrat dipanggil. Yang ini 3. Jadi 3+. Jadi pakai dia punya nombor Roman ferrum 3 nitrat. Itu cara penulisan dia. Jadi kalau macam ada soalan tanya dalam perkataan dia minta tulis dalam perkataan, dia sudah bagi dia punya nombor pengoksidaan, ambillah nombor pengoksidaan, tukarkan dia kepada nombor Roman, ferrum 2 nitrat, ferrum 3 nitrat. Tentulah. Okey, kita senang ini. Ini penamaan lah. Okay. Nama sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC. Ini contoh-contoh yang lain. Okay. Manganat. Okey. Mangan oksida ataupun manganat lah. Nah, ini nomor pengoksidaan mangan ialah 4. Positif 4 positif. Jadi 4 tulislah nombor Roman. Mangan 4 oksida. Mangan 4 oksida. Yang ini pula kalium manganat ataupun kalium mangan 7. Nomor pengoksidaan mangan ialah 17. Macam mana dapat? Tadi yang kita sudah bincangkan, macam mana kita mau dapatkan jumlah nomor pengoksidaan dia. Jadi kamu kena, kalau kamu rajin, kamu membuktikan dia 7+7, kamu buatlah yang tunjuk tadi tu, cara pengiraan dia tu. Ini penamaan dia. Dia dapat 7, artinya kamu tulis dalam bentuk Roman 7. Yang ini kromium, okey, 3+, tulislah 3 dalam Roman. Yang ini nomor pengoksidaan kromium ialah 6+, kromium yang ini. Okey. Jadi 6. Kalium dikromat 6. Tentulah. Okey. Ini just penamaan dia lah. Nama macam mana mau tulis nama dia. Okey. Apa lagi? Sebatian ion ferrum 2+ dan sebatian ion ferrum 3+ banyak digunakan dalam kehidupan kita. Gambar foto 1.3 menunjukkan pil zat besi mengandungi ferrum 2 glukonat. Okey, ini dia punya persamaan kimia lah. Okay. Yang diberikan kepada pesakit anemia dan wanita hamil. Ubat. Okay. Kehadiran ion ferrum 2 dan ion ferrum 3
dapat ditentusahkan dengan menggunakan larutan natrium hidroksida, amonium aqueous, larutan kalium heksasionefurat 2, larutan apa ni? Ini dia punya kesamaan. Larutan kalium heksasionefurat 3 atau larutan kalium tiosianat. Dan macam ni. Okay, KSCN. Jadi pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. Pertukaran ion ferrum 2 pertukar ada apa? Oh, di sekolah ada guys. Dalam aduh. Orang mengajar. Pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya pada raja menunjukkan perubahan nombor pengoksidaan dalam tidak belas redoks yang mempunyai kaitan dengan pemindahan elektron. Okey, cukup. Nanti sambung. Masa sudah time. Okey. Subnya panjang lagi. Pertukaran ion ferrum 2 kepada ferrum 3 dah pula. Jadi kita stop pada sinilah penamaan UPEX ni. Okey. So nanti next week kita akan sambung kepada NANDA, pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya lah. Dia panjang di penerangan nanti. Dia kena slowly diterangkan, kalau tidak kamu tidak faham. Okay, that's all for today. Thank you very much for your participation, for your commitment, for your attendance. Saya accent cakap English. Okay. Okay, so memang tidak soalan itu kan? Tahu sangat lah. Okay, so itu je lah. Thank you very much. Jumpa lagi dalam kelas minggu depan lah. Sambung. Okay. Assalamualaikum. Boleh ready semua. Thank you, sir. Thank you, sir. Right. Yeah.